Okay. Hadis merupakan seorang pengurus kedai. Dia memiliki kemahiran komunikasi yang baik, di mana dia dapat menyampaikan maklumat dengan tepat. Selain itu, hadis juga sentiasa memastikan dia dapat menyampaikan maklumat dengan tepat. Selain itu, hadis juga sentiasa memastikan proses perniagaan berjalan lancar tanpa apa-apa masalah kecil. Okey, ni hadis Uh, okay. Jadi pertama sekali, seperti biasalah, buat apa ni nama dia? Kepala jawapan. Okay, kepala jawapan. Kepala jawapan, seperti biasa. Kepala jawapan kamu ni, kepala jawapan ni. Mana kepala jawapan ni? Bukan kepala jawapan ni. Kepala jawapan. Tengok atas. Ada kepala tak? Kepala jawapan ni macam ni. Dua kekuatan dua kekuatan diri usahawan yang ada pada hadis ialah macam tu. Okey. Ni bawah ni. Cikgu tak perasan sekejap. Cikgu cari. Okey ni. Ni. Ini Okey, ini penting. Sebab apa dalam soalan bahagian apa saja bahagian, yang paling penting kamu ada kepala jawapan. Okey, itu biasalah. Okey, jadi dua kekuatan yang ada pada hadis ialah cikgu besarkan sikit. Kemahiran pembangunan karakter diri. So, yang ni soalan ni sebelum cikgu teruskan. Soalan ni 6 markah kan? Ni soalan ni 6 markah. Soalan 6 markah. So 6 markah bermaksud dia sebab dia kata dua ni, dua. Jadi dua fakta lah. Okay, dua fakta dan juga 3 huraian. Maknanya setiap fakta ada apa pula 3 pula 4 kan. 4 huraian. Okay. Baru dapat 6 lah. Okay, so maknanya setiap fakta ada 2 huraian. Okay Jadi dua kekuatan diri usaha yang ada pada hadis ialah pertama, fakta dia kena ingat lah. Okay, pembangunan karakter diri tadi yang cikgu dah beritahu kan. Okay, so jawapan dia, yang ni fakta, jawapan fakta. Okay, dapat 1 markah. Okay, kawan kamu jawab mempunyai kemahiran komunikasi, betul lah tu? Okay, dapat 1 lagi. Yang ni dia punya huraian. Okay, mempunyai pengalaman dan cabaran perniagaan. Ataupun kamu kata mempunyai pengalaman untuk menghadapi cabaran perniagaan. Okay, bolehlah. Dapat. So, situ dah dapat 3. Kemudian fakta yang lain menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Okay. Sebab dekat dalam soalan ni, semua ni jawapan dah bagi. Okay. So ni jawapan fakta, dapat 1. Macam mana dia dikatakan menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu? Dengan dapat menyelesaikan masalah supaya dapat mengelakkan kerugian perniagaan. Okay, dapat 1. Kemudian tidak supaya, yang ini contoh ni dia bagi ni boleh juga. Okay. Tidak menjatuhkan prestasi perniagaan. Okay, dapat juga 1. Yang ini supaya masalah kecil seperti rungutan pelanggan dapat dielakkan. Sama lah ni. Yang ini dengan yang bawah ni sama. So repeat. Okay. So kawan kamu ni dapat 6. Okay, 6 markah. Yang ini pun sama. Yang ini jawab cara panjang essay macam ni. So tak apa, cikgu tanda je. Yang ini dapat 1 karakter diri. Jawapan fakta. Kemudian contohnya dapat membentuk melalui pengalaman. Okey. Dapat juga 1. Antara kemahiran ialah kemahiran komunikasi. Boleh ini. So dapat dah tu. Okay, so yang ini dah tak kira lah tu.
Kemudian menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Dapat satu lagi. Kemudian semasa menjalankan perniagaan, hadis peka dengan masalah kecil. Cuba masalahnya dengan cepat. Boleh juga. Dan mengelakkan situasi yang merugikan. Okey, yang ini satu lagi. Okey. So, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Soalan senang. Ini bukan soalan SPM lah, ni contoh soalan. Okey. Okey, yang ini contoh soalan yang mana? Okey. Yang cikgu kongsikan sebelum ni. Okey. Yang ni pun cikgu tunggu tak ada juga, ada lah beberapa orang je yang jawab soalan ni. Okey, soalan ni. Ni soalan SPM 2018. Okey. Situasi di bawah berkaitan dengan faktor memulakan perniagaan. Ini dia punya keyword di kat sini ni. Faktor memulakan perniagaan. Jadi kamu dah tahu dah ingat ni soalan tingkatan 5 ni. Memulakan perniagaan kan. Okay. Jadi setelah menamatkan persekolahan, Suzy ingin memulakan perniagaan nasi lemak secara atas talian. Namun dia belum berani untuk memulakan perniagaan tersebut. Uraikan faktor yang penyumbang yang dapat membantu Suzy untuk memulakan perniagaan tersebut. Okey, jadi soalan ni 6 markah. 6 markah. Okey, soalan ni 6 markah. Okey, jadi cara dia nak jawab pertama sekali kepala jawapan lah. Okey. So, faktor, tulis faktor penyumbang. Faktor penyumbang yang dapat membantu Suzy. Ni cikgu buat cepat-cepat laju sikit lah sebab kamu buat cantik-cantik kan. Okey, jadi faktor penyumbang yang dapat bantu Suzy untuk memulakan perniagaan. Panjang lah, ambil sampai habis kan. Ialah, jadi bila kata 6, jadi bila kata faktor, kamu dah ingat dah ada berapa faktor yang kita dah sebut tadi tu. Okey, faktor. Jadi kamu kena ingatlah faktor tu apa. Okey, berapa faktor dia. Tak pun ingat 3 pun tak apalah. Supaya kamu tak adalah macam ni betul ke tidak jawapan ni. Jadi ingat kalau faktor penyumbang tu contoh dia macam modal. So jawapan dia macam ni. So A ataupun 1 pun tak apa, tak kisah Yang penting fakta tu nampak berbeza dengan huraian. Okey, kamu ingat modal. Sebab modal ni memang penting. Okey, modal. So modal, jadi apa yang perlu dibuat oleh Suzy berkaitan dengan modal? Okey, memandangkan dia ada 6 markah, so kamu boleh buat 3 fakta ataupun 3 huraian, ataupun kamu ambil 2 fakta, 2 huraian dan juga contoh. Contoh dia, contoh tu dia dah ada kat atas tu. Kalau soalan macam ni, soalan macam penyataan macam ni, dia ada dia sebenarnya bagi contoh pada kamu. So yang ini ni semua ni, okey ni. Bila dalam huraian, soalan huraian, yang ini adalah markah untuk contoh. Dan markah contoh ni akan diberi markah. Maknanya contoh kamu ambil daripada huraian. Okey. So, pertama sekali modal tu apa? Jadi kita katalah maknanya kita nak menggunakan modal. Maknanya Suzy boleh guna Suzy menggunakan sumber pembiayaan dalaman contohnya. Okey, Suzy boleh menggunakan sumber pembiayaan dalaman ataupun luaran lah sebab dia kata tadi
Suzy macam tak tahu nak mulakan apa, dia tak berani kan. Maknanya bolehlah dalaman maknanya. Okay, dalaman. Maknanya Suzy dia gunakan sumber pembiayaan dalaman ataupun menggunakan sumber pembiayaan luaran. Tu dah dapat markah lah. Okay, dah dapat dah. Yang ini dah dapat, yang ni. Kamu tulis yang cantik sikit, tulisan cikgu ni. Maklumlah tulis dekat komputer ni. Okay, jadi nak kata contohnya macam mana? Buatlah. Contohnya boleh menggunakan boleh menggunakan duit simpanan sendiri. Duit simpanan sendiri. Sebab kamu kata tadi sumber pembiayaan dalaman. Kamu kata tadi sumber pembiayaan dalaman kan. Jadi kamu cakaplah boleh menggunakan duit simpanan sendiri. B. B apa dia B? Masih cikgu yang cakap. Respon. Dah belajar dah ni. Respon. Tak kisahlah siapa. Sebab tajuk ni kita dah belajar dah. Kemahiran boleh je? Kemahiran boleh. Terima kasih. Kemahiran. Kemahiran. So kemahiran nak cakap apa kemahiran? Ini ada kemahiran. Apa nak cakap pasal apa? Kemahiran apa? Sebab dia jual nasi lemak. Jadi dia nak kemahiran apa? Apa kemahiran yang paling penting sekali dia perlu ada? Kalau tengok dekat soalan tu, kemahiran apa yang dia perlu ada? Seorang boleh jawab. Boleh respon. Ni santai-santai je lah. Relax-relax. Okay, sambil fikir-fikir. Jangan fikir nasi lemak pula. Okay. Okay, apa? Apa nak cakap pasal kemahiran? Kemahiran apa yang dia perlu ada? Kemahiran untuk apa? Meniaga atas talian. Kemahiran meniaga atas talian tu maksudnya kemahiran apa? Kemahiran berkaitan teknologi kan? Itulah. Suzy perlu ada kemahiran kemahiran teknologi maklumat. Ataupun kalau kamu tulis maknanya Suzy kena ada kemahiran menggunakan internet. Sebab dia nak pasarkan dia punya bahan tadi. Okey. Ni sebab dia nak jalankan perniagaan secara atas talian tadi. Jadi dia perlukan kemahiran tu. Perlukan kemahiran tu. Jadi contohnya nak cakap apa contohnya? Contohnya Suzy boleh boleh hadir ataupun menghadiri kursus online. Suzy boleh menghadiri kursus online. Sebab kita sekarang ni bercerita pasal Suzy. Jadi contohnya mesti kait dengan Suzy. Okey. Satu lagi, minta tolong satu lagi apa? Kemahiran pula faktor. Satu lagi faktor apa kita nak cakap? C, apa dia? C faktor apa? Banyakkan faktor kan? Yang senang-senang dia, yang kamu fikir senang-senang. Janganlah fikir yang susah-susah. Modal kita dah ada, kemahiran kita dah ada. Satu lagi.
Cepat. Satu lagi. Maknanya kita sebenarnya dah dapat 6 dah. Okay, kita dah dapat 6 dah ni. Yang ini dah 1. Okay, ni dah 1. Okay, ni 1. So dah 3 dah. Okay, ni 1, sini 1. Okay, sini 1. Dan 6 dah kita dapat. Okay. Tapi cikgu nak tanya yang satu lagi. Supaya sekurang-kurangnya kamu ada backup. Okay. Apa satu lagi? Pemasaran. Okey, terima kasih. Pemasaran. Okey. Pemasaran. Okey, kalau nak cakap pasal pemasaran ni, contohnya kita gunakan konsep 4P. Tu lah gunakan konsep 4P. Ataupun kamu nak katalah maknanya Suzy boleh gunakan maknanya menggunakan konsep 4P seperti produk, promosi, harga, agihan. Macam tu. Jadi contohnya macam kita nak cakap Suzy ni maknanya perlukan dia nak buat dekat internet kan. Jadi dia boleh buat iklan. Okey. Maknanya contohnya mempelbagaikan dia punya lauk. Pelbagaikan lauk ataupun sambal. Lauk tak ada. Sambal nasi lemak. Sebab dia masuk bawah 4P tu 4P kan ada 4P. Jangan lupa 4P. Promosi ni nak pelbagaikan sambal ni maknanya pelbagaikan sambal nasi lemak. Okey. Macam tu. Okey, dah selesai. Habis. Okey. Habis berkaitan dengan cerita pasal Suzy ni. Okey. So, siapa yang tak jawab sebelum ni ataupun yang dah jawab lepas tu boleh tanda lah. Okey, yang ini. Okey. Siapa yang tak jawab tak apalah boleh buat lepas ni. Okey. Nanti tak apa, simpan dia, letak dulu dekat dalam buku tu, buku nota ataupun buku latihan tu. Okey, nanti lepas kita dah kembali ke sekolah, cikgu nak tengok. Okay, yang penting siapkan saja. Okey. Slow-slow lah, tak apa. Okey. Jadi settle yang soalan A ni. Soalan B kita buat nanti sebab kita ini soalan untuk yang belum kita belajar lagi. Okey. Jadi settle untuk latihan. Okay, so kita selesaikan kita punya tajuk. Okay, kita selesaikan kita punya tajuk. Okay, tajuk kita adalah terakhir di dalam bab 5 ni. Okay, yang terakhir di dalam bab 5. Sebelum tu ada soalan nak tanya tak? Ada sesiapa yang nak tanya soalan? Sebelum cikgu selesaikan habiskan bab 5.3 ni. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada Okey, tak apa. Okey. Tak ada soalan betul Tak ada. Okey. Jadi cikgu teruskan cikgu teruskan dengan untuk tajuk yang persediaan menjadi usahawan ni, bawah bahagian apa nama dia? Kelebihan berniaga sebagai satu peluang pekerjaan. Okey, kelebihan berniaga sebagai satu peluang kerjaya. Okey, kalau dekat sini dia ada matlamat peribadi. Matlamat peribadi, objektif perniagaan, keberuntungan perniagaan. Itu 3 je.
So kita settlekan yang ni satu-satu. Okey. Kita tengok dulu bawah matlamat peribadi. Okey, matlamat peribadi. Cikgu besarkan sikit.